أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama kali mari sama-sama kita setinggi-tinggi memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan keizinannya juga dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Dan telah kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjamaah. Dan dalam ruang yang ada tak seberapa lama ini, bolehlah kita berkongsi sikit sebanyak. Mudah-mudahan boleh menambah khazanah ilmu kita dan juga memperbaiki sikit sebanyak amalan yang kita lakukan sebagai bekalan pada kita untuk kita bawa ke satu alam yang tidak ada kesudahannya. Dan untuk kita sama juga adalah kuliah kita yang telah lalu, yang mana kita baru dalam mukaddimah ilmu tafsir. Dan mukaddimah ini sebenarnya dia merujuk pada induk ataupun usul pada ilmu inilah. Dan induk ilmu tafsir ini dia luas. Bahkan setiap ulama yang menulis dalam tafsir, dia akan memanjang lebarkan perkara ini supaya kita faham konsep pentafsiran. Dan saya dah tentu dalam 2 atau 3 kuliah yang lalu tentang perkara itulah, kalau tuan-tuan masih ingat. Saya dah sebut tentang jenis-jenis tafsir, ulama-ulama tafsir, dan adalah 2-3 perkara lagi yang saya akan selit-selit sikit sebanyak dalam kuliah kita yang akan datang. Tapi sebelum tu nak tanya dulu, tadi ramai dah keluar orang. Tapi bukan nak tanya tu, nak tanya korban. Ini berapa ekor tu? 10 ekor? Berapa ekor? Tak ada korban? Sekor? Kosong? Seorang ni tak ada korban? Rehatlah tahun ni. Okey, tak apa. Korban balik kampung semua lah dulu. Okey, baik. Sebelum kita nak pergi kepada ayat yang pertama daripada Quran, itulah alhamdulillah, saya nak sebut satu perkara atau 2 perkara yang kira penting juga. Dan dalam disiplin ilmu tafsir, ilmu Quran ni kita kena tahu juga dah sikit sebanyak. Pertama dipanggil pusat terawal tafsir. Dulu-dulu tuan-tuan, pada zaman sahabat dan tabi'in, ada 3 madrasah tafsir yang terkemuka. Kalau kita buka mana-mana buku tafsir, dalam mukaddimah dia akan sebut. Pertama disebut Madrasah Makkah. Madrasah ni merujuk kepada pusat pembelajaran. Dalam bahasa Arab, madrasah ni makna sekolah. Kita Melayu ni pula memperluas gunakan perkataan madrasah ni sampai surau pun dia tulis madrasah. Betul jugalah. Kan surau pun tempat sekolah. Kita belajar. Ni duk belajar lah ni. Kau duk bawa. Jadi madrasah. Ada surau nama madrasah. Ada surau tempat satu anak mengajar. Ada 3 tahun mengajar surau. Anak buat apa nama poster tu letak kat surau, ada tulis surau Al-Ikhwan. Dia kata salah ustaz, ini madrasah. Sebenarnya sama je. Tapi dah dia signboard dia madrasah. Surau dah tulis madrasah. Dia nak madrasah juga tau. Tapi sama je surau. Kita dah buat surau Ikhwan. Tak apa dah, nanti anak betul lah. Madrasah ni mana pusat lah, pusat pembelajaran. Ataupun dia panggil apa nama, pusat perkembangan satu-satu ilmu dipanggil madrasah. Dan madrasah ni lebih merujuk pada terawal lah, yang terawal. Contoh kita kata dalam tasawuf lah. Tasawuf pun ada madrasah terawal. Seluar-luar tafsir ni, susu galuh dia akan pergi pada 2 madrasah utama. Kata madrasah Ghazali tu dah lewat dah. Madrasah Al-Jailani itu dah lewat dah. Madrasah Al-Syadzili itu dah lewat dah. Tahun 600-700 Hijriah. Ini hak terawal lagi zaman sahabat dan tabi'in. Dia 2 madrasah je. Satu madrasah Junaid, satu madrasah At-Tausi. Itu tasawuf lah. Sama juga dalam tafsir, dia ada 3 madrasah yang terutama. Hari ini semua ada madrasah. Malaysia ada madrasah Malaysia tafsir.
Ada ulama dia, ada yang dia dia wujudkan satu pusat, dia ajar. Sama juga dulu ada 3 yang utama. Pertama disebut Madrasah Makkah, di Mekah lah. Yang mempelopori dia adalah Al-Imam Sayyiduna Ibnu Abbas dan anak-anak murid dia. Saya selalu sebut Ibnu Abbas dan bukan saya seorang lah, bukan ustaz-ustaz lain tu sebut Ibnu Abbas. Dia ni antara sahabat yang antara yang terbanyak jugalah yang meriwayatkan hadis, dan bukan hadis saja, yang juga meriwayatkan perkara yang bersabit dengan agama, khususnya tafsir Ibnu Abbas. Kata dia, sampai ulama khilaf antara dia dan Ibnu Mas'ud siapakah yang paling alim. Sebagian besar kata dalam tafsir dia. Pasal kalau kita buka tafsir banyak Ibnu Abbas. Dia di Mekah tuan-tuan. Dan dia ada 5 orang anak murid yang bawa ilmu dia. Dia ramai anak murid dia ni. Tapi yang paling banyak meriwayatkan pandangan daripada dia ada 5 orang. Sama lah juga Imam Syafi'i, anak murid dia ramai. Tapi yang masyhur 4 orang je. Kan? 5 termasuk Al-Imam Ahmad. Juga itulah cerita lah. Jadi Ibnu Abbas pun sama masa dia di Mekah. Dia ada 4-5 orang anak murid dia yang besar-besar lah. Yang mana kalau kita buka tafsir, yang reka-reka pun biasa ada nama dia. Pertama nama dia Al-Imam Sa'id bin Jubair. Mungkin tuan-tuan tak ingat lah. Ini saja dipanggil perkongsian umum kan. Ambil barakah nama sahabat dan tabi'in. Pertama nama Sa'id bin Jubair. Sayyiduna Sa'id bin Jubair. Dia ni ulama besar zaman tabi'in yang akhirnya mati di tangan seorang raja ataupun pemerintah yang zalim. Nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tuan-tuan boleh buka lah buku sejarah baca tentang Hajjaj, kerajaan Abbasiyah dan juga Umayyah terlepas daripada zaman Khalifah Ar-Rasyidin baca. Dia dibunuh oleh beliau. Kemudian yang lainnya antaranya ialah Al-Imam Mujahid bin Jabbar. Mujahid, sebut Mujahid. Mujahid pun sama. Banyak bila kita belajar tafsir ada daripada Mujahid. Bahkan dalam fiqh pun sebenarnya ada juga pandangan daripada Mujahid. Siapa lagi? Yang ketiga umpamanya nama dia Akrimah. Pun sama. Akrimah banyak juga lah pandangan daripada dia. Kadang-kadang bukan tafsir saja tapi melangkau sampai fiqh. Sama juga. Sampai Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kata, la yahtaju ahadun min ashabina illa wa huwa yahtaju bi Akrimah. Imam Bukhari kata, tidak ada di kalangan sahabat kami melainkan mereka akan berhujah dengan menggunakan nama Akrimah. Dia mana tadi ulama besar. Lain pada dia ada lagi nama, ada 2-3 orang. Umpama Sa'ad, Atha bin Abi Rabah, umpama Tawus. Yang mana ulama-ulama lain yang kemudian banyak menyebut tentang mereka-mereka ini. Nampak? Kemudian yang kedua dipanggil Madrasah Madinah. Madrasah Madinah dipelopori oleh Sayyiduna Ubay bin Ka'ab. Dia ni sahabat lah ni. Cuma mungkinlah Ubay dia tidak dikenali semasyhur Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, tapi dia ulama besar dan dia juga banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak dalam kisah Rasulullah puji Ubay. Satu contoh kisah diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Nabi tengah bagi khutbah. Tadi ilmiah kan? Semua ngatur-ngatur ya. Ini bagi tak ilmiah sikit, bagi cerita. Nabi tengah bagi khutbah. Nabi ni bila dia bagi khutbah, ada setengah keadaan sahabat tanya. Nabi ada setengah keadaan sahabat tanya sahabat yang lain. Sebab tu Al-Imam Syafi'i dalam perkara yang bersabit dengan khutbah Jumaat ni dia ada 2 pandangan. Pandangan dia yang lama, dia kata haram berkata-kata ketika khatib bagi khutbah. Ini disebut oleh ramai ulama Syafi'i antara Imam Abu Husain dalam buku fiqh Al-Bayan di mazhab Syafi'i.
Dulu Syafi'i kata dalam kaum Qadi, bila khatib cakap, kita dengar suara khatib, kita cakap juga. Dia kata haram, berdosa. Tapi pandangan dia yang baru, dia kata tak berdosa, dia kata makruh. Pasal apa? Setelah dia melihat ada nas yang sahabat berkata-kata dengan Nabi sendiri, dan ada juga sahabat berkata-kata dengan sahabat sesama mereka. Cuma larang, tak dapat pahala, tapi tidak sampai tahap haram. Kata Imam Syafi'i. Nabi bagi khutbah, tiba-tiba Nabi baca satu ayat Quran. Nabi baca satu ayat. Sahabat yang rapat-rapat ni antaranya Ibnu Mas'ud. Bila dia dengar Nabi baca satu ayat, dia tak pernah dengar ayat. Dia tak pernah dengar ayat. Dia pun tanya Ubay. Kebetulan Ubay duduk sebelah dia. Dia tanya Ubay, mata nazalat hadhihi ayat? Bila turun ayat ni? Dia tak tahu. Apa? Dia tanya sekali Ubay. Ubay pun tengok dia. Ubay diam lagi. Dia pun tanya lagi. Dia nak tahu. Kan? Dia nak tahu. Bila turun ayat ni? Dia tanya banyak kali. Akhirnya Ubay pun bagi isyarat sudiah. Isyarat sudiah lah. Fa'amazahu liyaskut. Periwayat kata dia suruh diam, bagi isyarat. Sebab tu kita bila orang cakap masa khutbah, kita bagi isyarat, diharuskan. Tapi tak boleh kata diam, tak boleh lah. Sebab Nabi larang. Bagi isyarat suruh diam. Lepas tu bila dah habis sembahyang, dia pun tanya Nabi. Dia kata, kau baca satu ayat ya Rasulullah. Aku tanya Ubay. Kan? Ubay suruh aku diam. Lepas tu dah habis sembahyang, Ubay Syak kata lagi pada Ibnu Mas'ud. Dia kata, faqat lagauta, kamu dah tak dapat pahala. Lawa kamu. Kita pun kata lawa juga. Lawa ni makna tak dapat pahala lah. Habis ya. Nabi pun kata, sadaqa Ubay. Nabi kata, betul apa yang Ubay kata. Ibnu Mas'ud tu bukan cakap benda apa, tanya benda penting. Tapi tak boleh juga. Sebab ada kadang-kadang benda ni kadang benda remeh, tapi kita tengok lah, kadang-kadang kita yalah, sebab kita pun pasal kita orang kita ni tak ada ilmu nak cakap macam mana kan. Tengah tu khatib bagi khutbah tu, handphone juga tengok Facebook ada. Kalau budak kita tak kata, ni orang tua umur dah 60 lah, tak handphone kat depan, cuk, ni depan mata saja. Saya duduk sebelah belakang, dia duduk sebelah depan, dia salah satu, saya salah dua. Ada pula tengah tu khatib khutbah tulis ambil nota. Ambil nota. Ada. Tulis nota, tulis handphone. Kan? Bukan waktu dia, bukan waktu dia. Kita masa khutbah ni hanya disuruh mendengar. Kalau ada nak nota, tanya lepas tu, khatib lepas. Kau ada ni? Madrasah Mekah nombor 1. Pusat dia di Mekah. Kemudian pusat dia di Madinah. Kemudian yang ketiga pusat dia ialah di Iraq. Di Iraq. Dan pelopor dia ialah Al-Imam Ibnu Mas'ud dan anak murid dia. Antaranya ialah Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri.